Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey, ini adalah video yang saya buat untuk mata pelajaran sains. Sebelum saya teruskan, untuk pembelajaran kita saya menggunakan buku kerja yang kamu dah beli. Okey, so tak ada masalah untuk belajar. Jadi untuk belajar sains, kamu sambil mendengar penerangan saya dalam video yang saya dah buat, sambil itu kamu tolong pegang sekali buku kerja, okey, supaya sambil saya terangkan kamu boleh salin nota-nota di dalam slide yang saya beri. Dia sama sahaja dengan buku kerja kamu. Okey, jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran pada tajuk yang seterusnya. Hari itu kita dah terberhenti sebelum ni. Okey, so kita nak sambung tentang polimer semula jadi. Okey, semula jadi saya rasa semua orang tahu. Semula jadi ialah natural. Bahasa Inggerisnya natural, semula jadi. Maksudnya semula jadi ni ialah sesuatu yang kita dapat daripada alam sekitar, daripada nature, daripada nature. Mungkin daripada pokok ataupun daripada perut bumi. Itu ialah yang kita panggil semula jadi. Okey, so sekarang kita lihat, nak tengok apa maksud polimer dan monomer. Okey, kalau kita lihat sama-sama, okey, di sini polimer ialah molekul berantai panjang. Okey, molekul yang berantai panjang dan dia terbentuk daripada gabungan unit kecil yang dinamakan sebagai monomer. Okey, daripada gabungan unit-unit molekul kecil, dan nama unit-unit kecil ini ialah monomer. Itu maksud polimer. Okey, dan kita lihat dekat sebelah ni, di sebelah polimer ialah monomer. Ni bercerita tentang apa yang kita ceritakan ni tadi. Ni apa yang kita ceritakan tadi, pasal monomer. Jadi monomer pula ialah molekul kecil yang terdapat pada rantai panjang. Molekul kecil yang ada pada rantai panjang, dan ini telah membentuk polimer. Maksudnya polimer dan monomer ni adalah dua benda ataupun dua molekul yang berkaitan. Kalau unitnya kecil-kecil, kita namakan dia sebagai monomer. Kalau unit kecil, kita namakan dia sebagai monomer. Dan apabila monomer ni kita gabungkan dia akan menjadi polimer. Monomer ni kalau kita gabungkan, dia unit-unit kecil, kita gabungkan, dia akan jadi polimer. Itu adalah kaitan antara polimer dan juga monomer. Nanti di muka surat 79 kamu akan nampak dalam bentuk visual. Sekarang ni saya terangkan definisi dahulu. Sekarang kita bagi contoh. Bagi contoh polimer dan juga monomer. Kalau dalam bentuk rantaian panjang ataupun namanya polimer, ada satu bahan namanya ialah kanji. Saya rasa semua orang kenal kanji. Bahasa Inggeris kata starch. Kanji ini, kanji ini sebenarnya adalah dalam bentuk polimer ataupun dalam bentuk rantaian panjang. Macam mana kanji terbentuk? Kanji terbentuk daripada glukosa. Maksudnya glukosa ni adalah rantaian pendek-pendek. Cikgu cuba lukiskan walaupun tak begitu menjadi. Cikgu gunakan warna lain. Glukosa ni adalah monomer. Ni kita bayangkan monomer macam ni. Dia bulat-bulat, kita bayangkan dia macam tu. Ini ialah satu glukosa, 2 glukosa, 3 glukosa, sampailah ada 7 glukosa. Dan apabila glukosa ini dicantumkan, dirangkaikan, dia akan menjadi kanji. Macam mana? Macam kamu bayangkan, kamu buat rantai manik. Rantaian. Tak cantik cikgu lukis mula. Kalau sekiranya kamu ambil glukosa ni tadi,
glukosa yang ada 7 biji ni, kamu rangkaikan dia. Macam mana nak rangkaikan dia? Macam kamu buat rantai leher menggunakan beads ataupun manik. Okay, ada 4, 5, 6 dan 7. Kemudian rantai ni ada 7 kan? 7, ni pun ada 7 dan kita sambung-sambungkan dia. Jadi glukosa telah berubah menjadi kanji. Faham Satu biji, satu kita panggil dia glukosa. Apabila glukosa ini dicantumkan, dirangkaikan, dia berubah menjadi namanya kanji. Jadi monomernya ialah glukosa, polimernya ialah kanji. Okey, yang lain. Okey, contoh kat sini protein. Okey, asid amino ialah nama bagi monomernya. Dan apabila asid amino ini digabungkan, dia akan cikgu tukar color lain. Okey, supaya dapat bezakan dia. Okey. Kalau dia ialah kalau dalam bentuk monomer, namanya ialah asid amino, dan bila kamu gabungkan dia, dia akan jadi namanya protein. Okay, jelas Okay, dan seterusnya. Okay, apabila ada monomer namanya isoprena, salah pula namanya, alamak salah ambil. Okay, salah ambil. Okay, saya ada isoprena. Okay, isoprena ini ialah monomer. Dan apabila kita gabungkan dia, dia akan berubah nama. Salah lagi. Dia akan berubah nama. Dia akan berubah namanya menjadi getah. Dia berubah menjadi getah. Salah lagi. Okey. Kat sini monomernya namanya ialah isoprena. Okey. Bila kita gabungkan dia, dia akan menjadi getah. Begitu juga dengan yang seterusnya. Asid lemak dan gliserol ini ialah monomer, dan bila digabungkan dia menjadi polimer. Itu ialah kaitan antara monomer dan juga polimer. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, dekat bawah muka surat seterusnya, muka surat 79 mengikut buku kamu, muka surat 79. Ini ialah macam mana yang saya sebutkan tadi. Tadi saya dah lukiskan monomer dan juga polimer. Monomer dan juga polimer. Bila monomer satu itu ialah monomer, polimernya ialah rantaian panjang. Okey, kalau ikut kita punya nama tadi, contoh yang kita ambil. Okey, contohnya monomernya ialah glukosa. Okey, cikgu tuliskan kat sini supaya kamu lebih jelas. Glukosa. Okey, bila kita rangkaikan dia, dia jadi apa? Dia menjadi kanji. Okey. Monomernya ialah glukosa, polimernya ialah kanji. Okey, cikgu ambil yang lain pula. Sama ambil dalam buku kamu juga, iaitu isoprena. Cikgu ambil yang pendek je, panjang-panjang nak tulis. Isoprena ialah monomer. Kamu bayangkan dia satu. Dan bila kita gabungkan dia, kita rangkaikan dia, dia akan jadi getah. Sebab tu tadi, kita sebut, kita belajar tadi ialah kita nak belajar tentang polimer semula jadi. Sebab isoprena ataupun getah ni kita boleh dapat daripada pokok getah. Kanji kita dapat daripada glukosa. Glukosa tu apa? Nama lain bagi glukosa ialah ni glukosa ni kamu selalu hari-hari makan, iaitu gula. Okey, gula boleh dapat daripada mana? Macam-macam tempat kita dapat, daripada pokok tebu, daripada kalau kanji selalu kita jumpa dalam beras, dalam tepung. So itu ialah glukosa. So itu ialah yang kita kata sumbernya daripada semula jadi. Maknanya daripada alam semula jadi, bukan yang kita buat. Okey. Ini ialah gambaran antara monomer dan juga polimer. Okey. Sekarang dekat bawah ni kita nak terangkan pula proses. Okey. Proses apa?
proses macam mana monomer boleh jadi polimer dan polimer boleh jadi monomer. Dia boleh balik-balik boleh jadi satu biji-biji satu-satu boleh jadi rangkaian boleh jadi bertukar menjadi satu persatu, kan? Okey. Jadi kamu lihat sekarang kat sini. Okey, sekarang kita lihat dekat sini, proses untuk kita jadikan dia polimer, proses untuk kita jadikan polimer. Ni dia punya nampak tu? Kita nak bawa pergi sana. Kita nak jadikan daripada monomer nak jadi polimer. Lihat tu. Sekali lagi saya tunjukkan. Dia dah ada kan? So saya buat yang boleh hilang lah. Jadi tak adalah serabut sangat kita punya slide saya. Jadi kamu lihat. Apabila satu monomer ini monomer ini telah melalui satu proses, namanya ialah proses pempolimeran. Nampak? Dia telah melalui satu proses pempolimeran. Jadi bila dia melalui proses pempolimeran, daripada monomer ini dia akan jadi polimer. Sekali lagi monomer nak jadi polimer, dia melalui proses namanya ialah pempolimeran. Sekali lagi cikgu sebutkan, monomer nak jadi polimer, nama prosesnya ialah pempolimeran. Dan dia boleh balik semula. Daripada polimer boleh balik semula menjadi monomer. Nama prosesnya ialah penyah polimeran, ataupun bahasa Inggeris dia panggil depolymerization. Sekali lagi cikgu ulang. Monomer jadi polimer, namanya pempolimeran. Polimer nak jadi monomer, namanya penyah polimeran. Saya rasa jelas kat situ apa yang saya sebut. Seterusnya saya teruskan, saya tak mau panjang sangat. Dekat bawah ini ialah contoh-contoh eksperimen ringkas. Eksperimen ringkas di mana proses pempolimeran dan penyah polimeran bagi perspek. Perspek ni ialah satu sejenis polimer. Perspek ni ialah sejenis polimer. Jelas Perspek ni sejenis polimer. Jadi kita nak melakukan proses yang seperti di atas tadi. Kalau perspek ni ialah sejenis polimer, maknanya kita nak tukar perspek ini, polimer ini menjadi monomer. Kita nak tukar polimer tadi menjadi monomer. Untuk pengetahuan kamu, perspek ni ialah nama salah kan. Perspek ni ialah sejenis polimer. Perspek ni ialah sejenis polimer. Dan nama monomer bagi perspek ialah metakrilat. Tak pernah dengar, mungkin kamu tak pernah dengar. Tapi kena biasakan dengar. Perspek ni ialah sejenis polimer, dan bila kita lakukan proses apa agak-agak ni? Pempolimeran ke penyah polimeran? Kat sini dah ada penyah polimeran. Jadi perspek bila kita panaskan dia akan jadi monomer. Perspek polimer panaskan jadi monomer, namanya metil metakrilat. Macam mana cara dia? Macam kamu tengok di atas ni, dekat sini ada ni ada perspek kat sini. Perspek ni dipanaskan dengan haba. Bila dipanaskan dengan haba, apa yang terjadi ialah perspek ini telah pun bertukar menjadi metil metakrilat.
Okey. So saya rasa jelas penerangan saya. Okey. Dan daripada sini kalau kamu tengok, kita nak buat pula proses penyah polimeran. Daripada apa? Penyah polimeran daripada pempolimeran daripada metil metakrilat. Macam saya cakap tadi, ni proses berbalik. Perspek jadi metil metakrilat. Kemudian daripada metil metakrilat pindah lompat kat sebelah ni, metil metakrilat ni kita nak ubah semula dia menjadi perspek. Okey, macam mana? Okey, selepas tadi selepas proses kat sini, kita dapat metil metakrilat dalam bentuk monomer. Jadi okey, apa yang kita buat kat sini ialah kita ubah dia semula menjadi perspek. Okey, macam mana? Okey, kalau kamu tengok hasil sulingan tadi dicampurkan hasil kat sinilah. Hasil dekat sini tadi, kita dah hasil kat sini tadi, bawa pergi sana. Okey, hasil di sini kamu bawa pergi sana. Campurkan dengan bahan. Okey, bahan tadi. Ni apa dalamnya ni? Ni dalamnya ialah metil metakrilat lah tadi. Ni. Ini ialah metil metakrilat. Okey, campurkan dengan lauryl peroksida. Okey, dan air pada suhu 50 darjah Celsius. Nanti metil metakrilat ni akan berubah semula menjadi perspek. Okey, maka kat sini kita dah melakukan proses apa tadi? Melakukan proses pempolimeran. Okey, so jelas kat sebelah ni ialah perspek, dipanaskan jadi metil metakrilat. Ambil metil metakrilat ni, bawa pergi sini, campur dengan lauryl peroksida. Okey, kemudian kita letak air pada suhu 50 darjah dan dia akan kembali semula menjadi perspek. Okey, so jelas prosesnya so saya harap kamu jelas prosesnya. Okey, so kat sini kamu lihat ni apa yang saya terangkan tadi, dia menguraikan polimer kepada monomer dan menggabungkan monomer kepada polimer. Okey, jelas ya? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, sebab cikgu rasa video ni dah hampir 20 minit. Okey, so kita lihat polimer. Tadi kita dah cerita tentang polimer semula jadi. Okey, jadi sekarang kita belajar lagi. Okey, polimer dia ada 2 jenis. Bila ada semula jadi, maksudnya dia ada sintetik. Apa maksud sintetik? Sintetik maksudnya ni dia. Polimer yang dibuat oleh manusia. Okey, polimer yang dibuat oleh manusia. Kalau semula jadi, cikgu dah terangkan tadi, dia daripada sama ada haiwan ataupun daripada tumbuhan. Itu kita kata semula jadi. Yang ini dibuat oleh manusia di dalam makmal. Contohnya ialah plastik. Plastik tu ialah sejenis polimer. Polimer yang kita hasilkan dalam makmal. Daripada petroleum dapat plastik. Okey, getah pun sama, ada getah yang semula jadi, ada getah sintetik. So sintetik maksudnya buatan. Cikgu tekankan lagi kat sini, cikgu tuliskan lagi, sintetik maksudnya ialah buatan. Tu maksudnya sintetik maksudnya buatan. Okey, saya harap jelas. Okey, saya harap semua jelas. Okey, so kat sini ialah diberikan, dia kata tuliskan N bagi contoh polimer semula jadi dan S bagi contoh polimer sintetik. Ni kena jelas ni. N natural semula jadi, dan juga S bagi sintetik ataupun buatan. Okey. Jadi kat sini kamu sebenarnya kena cari, tapi oleh kerana slide saya dah tulis, jadi kamu salin sajalah. Okey, nak mempercepatkan pembelajaran. Okey, cikgu teruskan saja. Okey, karbohidrat ini ialah N. N maksudnya semula jadi. Okey, selain daripada selain daripada yang kanji tadi, okey, nama dia juga kita boleh sebut juga karbohidrat lah. Okey, karbohidrat dia adalah semula jadi.
dan ini ialah polimernya dan nama monomernya ialah glukosa. Yang kedua, perspek. Okey, perspek baru kita bincang tadi. Perspek dalam kategori sintetik ataupun buatan, dan nama monomernya ialah metil metakrilat. Polystyrena. Polystyrena ni biasa kita guna kat mana? Ni ialah polystyrena ni selalu kita beli makanan masuk dalam polystyrene yang kamu sebut tu polystyrena. Okey, polystyrena ini dalam kategori sintetik dan nama monomer ialah styrena. Kemudian getah asli. Getah asli ialah natural ataupun semula jadi. Nama monomernya ialah isoprena. Okey, dan ini ialah neoprena. Getah asli, nama monomernya isoprena. Neoprena ni ialah sejenis getah sintetik dan dia punya nama monomernya sama, isoprena juga. Okey. Dia getah juga, tapi satu asli, satu sintetik. Okey, seterusnya polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida adalah sintetik, nama monomer ialah kloroetana. Polyvinyl klorida ni biasa kamu dengar kalau pergi kedai ataupun di mana-mana kamu salah pen. Okey. Kamu biasa dengar PVC. PVC, polyvinyl klorida. Itu ialah dia punya polimer. Monomernya ialah kloroetana. Kemudian seterusnya ialah selulosa. Ini ialah semula jadi. Selulosa dapat dekat mana? Selulosa biasanya kita jumpa pada daun ataupun senang cakap dia ada pada pokok. Pokok lah. Batang pokok ke ataupun daun. So itu ialah selulosa. Ini nama bagi dia punya polimer dan monomernya ialah glukosa. Seterusnya protein. Kita dah bincang tadi protein. Dia ialah semula jadi. Protein selalu dapat kat mana? Yang paling senang nak dapat protein daripada haiwan. Salah pen lagi. Okey. Kita selalu dapat dia dekat haiwan. Dekat susu kan. Dekat haiwan. Sebab tu dia semula jadi. Nama monomernya ialah asid amino. Yang ni politena. Politena juga adalah sejenis polimer yang sintetik ataupun buatan. Nama monomernya ialah etena. Dan seterusnya kanji. Ini kita pun dah bincang tadi. Kanji juga adalah sejenis polimer semula jadi dan nama monomernya ialah glukosa. Okey, jelas ya. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, seterusnya kita pergi pada cerita tentang getah asli. Okey. Ini ialah cerita tentang getah asli. Okey, cikgu rasa apa yang nak cakap, cikgu tunjuk dahulu sedikit tentang getah asli. Dia mungkin akan jadi panjang sedikit video ni sebab cerita tentang getah asli ni nanti akan jadi lebih panjang. Akan jadi lebih panjang. Tapi tak apa. Kita lihat dahulu sedikit maklumat mengenai getah asli. Getah asli diperoleh daripada kulit pokok getah. Ni semua orang tahulah, getah asli daripada pokok getah lah. Bila pokok tu ditore dia akan keluar susu getah. Itu adalah getah asli. Kita lihat ciri-ciri getah asli. Ada 5 ciri dekat sini. Yang pertama, cirinya adalah kenyal. Apa maksud kenyal? Apa maksud kenyal? Kenyal maksudnya apabila kamu bayangkan getah. Kamu ambil getah rubber band tu yang bulat tu. Rubber band tak nampak sangat. Rubber band yang bulat tu, yang buat ikat tempe tu, orang selalu panggil getah tempe. Bila kamu tarik dia, kamu regangkan dia, apabila dia boleh balik semula kepada bentuk asal. Contohnya ini getah tu, kemudian kamu tarik dia jadi panjang. Dan dia boleh patah balik menjadi bentuk asalnya. Bentuk asalnya. Ini macam besar sikit Dia balik semula kepada bentuk asalnya.
Okey, nampak lebih kurang sama lah. Okey, so ini kita katakan bahawa kenyal. Kalau yang kurang kenyal apa maksudnya? Kurang kenyal maksudnya sekiranya getah ini kamu tarik dia, dia akan membesar. Okey, dia punya saiznya akan jadi semakin besar. Itu maksudnya dia kurang kenyal. Kenyal maksudnya apa? Kenyal maksudnya okey, dia boleh apa? Boleh boleh, kenyal maksudnya boleh apa? Kembali kepada bentuk asal. Okey, kenyal maksudnya bila ditarik dia akan kembali kepada bentuk asal ataupun saiz asalnya. Okey. Kalau tiba-tiba kamu tarik dia jadi membesar. Bulatan ni, getah ni dia akan jadi semakin memanjang. Tu maksudnya kita kata dia tidak kenyal. Okey. Okey, seterusnya faham ya maksud kenyal? Kenyal maksudnya kalau ada satu benda ataupun bahan, kamu tarik dia kembali kepada bentuk asalnya, pada saiz asal, kita kata dia sebagai kenyal. Okey. Kalau tidak, kita kata dia tidak kenyal ataupun kurang kenyal. Okey. Seterusnya yang kedua, tidak tahan haba. Okey, sini semua orang maklum. Okey, kita maklum bahawa dia tidak tahan haba. Kenapa? Apabila dia terkena haba, dia akan cair ataupun dia akan melt. Cair, kita kata cair lah. Okey. Seterusnya, dia boleh larut dalam bahan organik. Okey, bahan organik. Apa contoh bahan organik? Contoh bahan organik ialah petrol. Tu bahan organik kan. Apa dia bahan organik? Ingat lagi masuk bahan organik. Ni bahan organik. Ingat maksud dia. Bahan organik ialah bahan yang kita dapat daripada alam semula jadi. Daripada alam semula jadi. Daripada alam. Contohnya daripada haiwan, daripada tumbuhan, itu kita panggil dia organik. Okey. Contoh yang paling senang, baja organik. Baja organik daripada tai ayam. Tu organik. Kalau yang baja kimia, maksudnya kita dapat daripada bahan kimia. Okay. Itu ialah kita kata ciri dia larut dalam bahan organik. Seterusnya, dia ialah penebat haba yang baik. Apa maksud penebat haba yang baik? Maksudnya, bila kita salutkan, contohnya kita ada apa? Kita ada besi. Kita salutkan dengan getah. Okey, kalau kita panaskan besi tu, kita tak akan rasa panas. Contohnya macam kamu buat satu sudip yang masak tu. Okey, daripada besi kan. Kamu letak dekat hujung sudip. Ni sudip, cikgu lukis sudip kan. Asyik salah pen je. Okey, ini contohnya sudip. Sudip, cantik tak saya lukis sudip. Ni sudip lah ni kan. Bayangkan dia sudip. Okey, kalau sudip ni ini ialah sudip besi. Kalau sekiranya kamu tak letakkan apa-apa dekat hujung ni, kamu memasak sekejap kamu akan rasa panas. Tapi kalau sekiranya kamu tambahkan dengan apa? Kamu tambahkan dekat hujung ni dengan kamu salutkan dia dengan apa? Dengan getah tadi. Dengan getah tadi. So, bila kamu nak memasak, kamu tak rasa panas. So, kita namakan dia sebagai penebat haba yang baik. Dan yang terakhir sekali ialah dia lembut. Lembut. Saya rasa semua pernah tak pegang getah? Saya rasa ramai orang pernah jumpa getah. Kalau tak jumpa getah, nanti kalau naik sekolah, cikgu tunjukkan kamu macam mana getah asli. Okey, so itu ialah ciri-ciri getah asli. Saya punya video dah nak hampir setengah jam dah rasanya ni. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh lengkapkan buku kamu daripada depan. Okey, daripada depan tempat yang mula-mula kita belajar tadi. Okey, cikgu tak mau buat panjang-panjang sebab kalau buat panjang nanti kamu cepat rasa bosan. Kamu rasa bosan, kamu rasa mengantuk. Jadi cikgu buat sedikit demi sedikit lah. Cikgu ambil masa dalam setengah jam sahaja. Dan selebihnya cikgu rasa kamu akan gunakan masa tu untuk kamu menyalin
menyalin semua nota dalam slide ini. Okey, cikgu cuba hasilkan soalan mungkin dalam bentuk kuizi ke ataupun dalam, kalau sempat ya, dalam bentuk kuizi ataupun dalam bentuk Google Form. Okey, cikgu akan buat. Cikgu harap selepas kamu habis dengar video cikgu dan kamu habis menyalin nota, okey, kamu buat latihan. Kamu buatlah latihan yang insya-Allah cikgu akan hasilkan nanti. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Diharap kamu belajar di rumah, jaga diri baik-baik, jangan pergi mana-mana supaya kita lepas ni hidup kita boleh kembali normal seperti sebelum ini. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih mendengar dan sekiranya cikgu berkesempatan untuk buat soalan, cikgu akan berikan juga link untuk soalan. Okey, kamu buat dan boleh membantu kamu sementara kamu berada di rumah semasa cuti panjang ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat belajar.